keluar dia pukul apa, dari pukul 8 sampai pukul cuma pukul 7 malam contohnya kan. Semua tu berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang kan Cikgu pernah cakap kan. Okey, jadi kita tak nak panjangkan masa lagi ulang kaji tentang bab 6 yang lepas. Jadi kita masuk kepada bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Okey, apa yang penting kamu kena buka buku teks. Buku teks. Sebab memang buku rujukan tu cikgu ada promote suruh beli apa kan. Ada yang dah beli kan. Itu sumber kedua lah. Sumber pertama kita buku teks. Sebab kadang-kadang apa yang ada dalam buku teks tak ada dalam buku rujukan. Contohnya macam info-info tambahan kan. Jadi tak ada alasan dah kamu tak ada buku teks. Memang kamu tak ada buku teks secara hard copy. Benda tu kamu tak ada. Sebab kan buku pinjaman kan SPBT. Kamu tak pegang buku teks tu. Tapi sekarang dunia tanpa sepadan dah. Dah boleh ada digital textbooks. Berapa ramai yang dah download digital textbook ni? Penting ya, sekarang dah bulan 8. Nanti bulan 10 belum tentu kita masuk tau. Cikgu pun tak berani nak masuk sekolah. Kalau tak masuk sekolah, kalau negeri lain nak masuk sekolah, cuma Port Klang je, terutamanya murid-murid Bandar Baru Sulaiman tak boleh masuk sebabnya terlampau ramai, terlampau banyak kes kawasan ni kan. Mana nak tahu kan, orang lain dah masuk, kita tak masuk lagi. Jadi memang kamu dah patut bangun daripada lena dah sekarang patutnya. Dan dah boleh get prepared dah, lama masa dah. Okey, jom kita sambil-sambil motivasi kan. Okey, memang kita ada upside down. Biasalah cikgu pun ada upside down. Bila tengok berapa orang je yang join, mulalah hati resah gelisah. Mulalah frust, aku buat meet. Contoh 4K kan, buat meet seorang je, 2 orang je. Frust tau. Ada murid 4K dalam ni, cuba jawab sikit Farizal. Cikgu nampak kamu ada ni tadi. Cikgu Iqbal nampak nama saya. Dia nampak Iqmal. Farizal sengit-sengit je. Okey. So kita pergi kepada sinopsis dulu. Apa yang kita nak tengok dekat dalam bab 7 ni. So tajuk pun dah menggambarkan sinopsis. So bila kesedaran politik selepas Perang Dunia Kedua, dia jadi mencetuskan aspirasi rakyat. Maksudnya inspiration lah rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Okay, idea negara merdeka dicetuskan oleh pelbagai golongan untuk membentuk negara yang berdaulat. Okay. Usaha mencapai kemerdekaan dilakukan bagi memenuhi gesaan British supaya perpaduan rakyat berbilang kaum dapat diwujudkan sebagai prasyarat untuk merdeka. Jadi British ni nak bagi merdeka. Dia bukan senang-senang je lah. Ada syarat-syaratnya. Syaratnya adalah perpaduan rakyat berbilang kaum. Okey. Okey. Kena ada. Mula-mula kenapa dia letak macam ni? Kenapa? Dia ingat kita ni tak mampu nak satukan berbilang kaum kot. Sebab kan orang dah buat dasar yang awal-awal dulu mereka masuk, dia orang buat apa? Dasar pecah dan apa namanya dasar tu? Dasar pecah ada cantum. Oh, dah. Pecah dan perintah, di mana yang dia asing-asingkan. Yang dia asing-asingkan ikut kaum kan. Lepas tu ikut petempatan. Sebab apa? Dia tak nak bagi kita ni bersatu hati kan. Tak nak jumpa. Okey, Cina tak nak jumpa, tak bagi jumpa. Melayu tak boleh jumpa dengan indah. Dia pecahkan. Pecah ikut sosioekonomi, lepas tu ikut function masing-masing. Jadi bila dia bagi nak merdeka, tapi kena ada syarat perpaduan kaum. So mereka rasa perpaduan kaum ni memang susah nak dapat. Tapi dia tak tahu, dia underestimate kemampuan kita.
Okey. Ya. Jadi oleh sebab itu penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC, pembentukan sistem ahli dan sistem pendidikan kebangsaan serta kerjasama parti politik dilakukan sebagai usaha ke arah kemerdekaan. Jadi ada CLC iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum, kemudian ada sistem ahli. So nanti kita tengoklah sistem ahli ni apa, kemudian jawatan kuasa hubungan antara kaum ni apa. Jawatan kuasa hubungan antara kaum ni kau apa? AJK lah. AJK yang akan mencantumkan yang menggabungkan semua kaum-kaum tu. CLC ni kita panggil. Lepas tu sistem ahli ni adalah macam kabinet bayangan. Tahu kabinet? Tahu. Kabinet apa? Dia macam dalam sistem pentadbiran, mengurus kewangan, keselamatan. Yes, pandai. So kabinet tu yang dalam parlimen tu lah, bukan kabinet almari tu. So kabinet bayangan tu adalah bayang-bayang cuma macam di sebelum merdeka je. Benda tu dijalankan sebab kita nak mencapai kemerdekaan dan kita nak membuat satu pertubuhan politik, kena ada dulu bayang-bayang dia dulu, ahli-ahli belakang tabir dulu. Okey. Sebelum pilihan raya kan, kena ada ahli belakang tabir. Ni yang dipanggil sistem ahli. Okey. So kita tengok carta ahli ni pada tahun 1945 Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Kemudian pada tahun 1946 UMNO Ditubuhkan. UMNO ditubuhkan, UMNO. Sebelum tu UMO. Tak ada N tu. Okey, kemudian Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak, Pergerakan Pemuda Sarawak, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, Barisan Pemuda Jabatan dan Labuan. Kemudian 1947 wujudnya Putera, AMCJA. Apa dia? AMCJA. AMCJA. Japanese Army, anti-Malaysia, apa tu Japanese Army. Dia yang menentang tu lah. Japan. Saya lupa. Apa tu Jepun. Okey. Apa itu? Tentera Jepun. AMCJA. Nanti ada kat bawah tu. Okey, kemudian pewujudan jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC. Kemudian 1951 sistem ahli, laporan Barnes, laporan Fernwood dan juga Independence of Malayan Party, IMP dan Parti Islam Setanah Melayu. Maksud PAS. PAS ni dah lama dah. Jangan ingat PAS tu baru. PAS tu memang awal-awal sejak bila UMNO ditubuhkan tu. Okey. Kemudian dalam ni tahulah latar belakang idea mereka. Okey. Lagi apa? Kalau cikgu tak buka buku teks ni, belum tentu kamu buka buku teks kan? Okey. Kemudian pergi lagi pada 1952, Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Nampak tadi kan? Sebelum tu kan sistem ahli kan? Okey, ni sistem ahli diwujudkan. Bila dah sistem ahli diwujudkan, baru ada pilihan raya majlis, pilihan raya pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, kemudian 1954 persidangan kebangsaan, convention kebangsaan, pilihan raya negeri, kemudian pergi kepada laporan Woodhead, 1955 Perikatan UMNO, MCA, MIC. Okey, kemudian pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Okey, nampak ni? Nampak kan pergabungan? Nampak. Perikatan. Okey, UMNO, MCA, MIC, Majlis Perikatan. Okey, Parti Perikatan. Okey, sekarang ada lagi tak Parti Perikatan? Ada. Ada. Parti Perikatan Ada. Kan? Okey, latar belakang idea negara merdeka. Okey, kita pergi kepada perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat mencetuskan idea negara merdeka. Okey, kita pada tahun 1938 KMM. Pimpinan siapa? Ibrahim Haji Yaakob. Nampak ke nak besar lagi? Nampak je, nampak. Risau.
Kan? Okey, memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Okey, jadi apa yang ada dalam Melayu Raya ni? Apa idea ni? Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa. Okey. Sekejap. Okey, konsep Melayu Raya. Alright. Satu rumpun yang sama iaitu Melayu. Selepas KMM diharamkan, idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung Keris dan Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM. Okay. Kemudian 1945, apa yang kamu dapat bayangkan dengan Melayu Raya ni? Dia gabungan orang Melayu. Parti Melayu tu kan. Mana je yang melibatkan Melayu Raya ni? Dia kata ada persamaan daerah. Lepas tu ada persamaan darah, kebudayaan dan bahasa. Apa bahasa? Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu lah kan. So, negara mana je yang menggunakan bahasa Melayu? Malaysia. Malaysia lagi? Waktu tu tanah Melayu lagi? Indonesia. Yes, Singapura. Indonesia. So dalam ni nak wujudkan Indonesia dan Malaysia sebagai Melayu Raya. Okey. Singapura termasuk sekali. Waktu ni belum. Tak ada. Belum Yang ni dia cuma Indonesia dengan ni je tanah Melayu. Okey. Seterusnya 1945 Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Parti Kebangsaan Melayu Melaya dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Yang ni pun kamu kena alert-alert juga ya, tokoh, sebab kadang-kadang dia tanya tokoh. Okey, berikan tokoh-tokoh, senarai tokoh yang kamu tahu yang berkenaan dengan usaha ke arah kemerdekaan. Contoh kan? Ibrahim. So, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, Datuk Burhanuddin Al-Hilmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam. Okey, parti ini merupakan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain. Bila start tahun 1945 kita nak ada kerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. PKMM memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya, melalui slogan Merdeka. Okey. PKMM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, agama, sosial dan kebudayaan. Right. Kemudian 1946, Angkatan Pemuda Insaf, API. Selalu kita dengar kan API-API ni? Dengar. Selalu kita perasan je API ni. API adalah Angkatan Pemuda Insaf dipimpin oleh Ahmad Bostamam. Okey. Ahmad Bostamam. Pertubuhan, okey. Apa yang Ahmad Bostamam buat ni? Pertubuhan ini memperjuangkan idea negara mereka yang menekankan pemerintahan, demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. So apa kata kunci dia? Memperjuangkan apa? Pertama? Memperjuangkan idea negara mereka. Okey. Demokrasi dulu. Okey. Memperjuangkan, okey betul. Merdeka. Okey. Merdeka. Okey lagi. Pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi. Okey, demokrasi. Okey, ekonomi. Okey, ekonomi. Lagi? Keadilan sosial. Yes, keadilan sosial. Tadi ekonomi untuk siapa? Untuk rakyat. Yes, untuk rakyat. Okey. So risalah testament politik API diterbitkan pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah. Okey. Jadi dalam Merdeka dengan Darah ni menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Dia cakap je dengan darah kan. Kalau darah ni kita ingat dia asalnya dia menyeru kepada lembut lah.
Tapi namun begitu perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Okay. Jika terpaksa. Pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan API diharamkan oleh British. Dia dikatakan radikal. Radikalnya apa? Banyak kali sebut dah radikalnya apa? Dia tak sah. Kan? Kasar. Cikgu dengar tak sah pula. Okey, Betul ke? kasar. Kasar ke ganas, radikal. So dia dianggap radikal oleh British, so diharamkan api ni. Okey. Lagi kita tengok. Oh my god, no. Okey. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey. Mempelopori gerakan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri mereka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Pertubuhan ini ingin berkerjasama sendiri bagaimana yang dijanjikan oleh Perlembagaan 1941 oleh Brooke. Jadi yang ni memang asalnya yang diorang sepatutnya dapat merdeka kan. Yang dijanjikan oleh Brooke ni. Okey. Okey, kemudian pergerakan pemuda Melayu. Kontroversi penyerahan Sarawak kepada British melahirkan pergerakan pemuda Melayu. Jadi bila orang Sarawak tahu yang mereka harus diserahkan kepada British, jadi lahirlah pergerakan pemuda Melayu ni. Sebab tak setuju. Okey, di Sibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka dalam surat menyurat, PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit. Ni yang rukun 13. Kalau cakap pasal rukun 13 siapa? Siapa tokoh yang kamu boleh ingat? Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Bukan. Dia glamour ni, rukun 13 ni. Okey. Pakatan Sulit rukun 13 ni orang utamanya adalah Rosli Dobi. Siapa itu? Rosli Dobi. Tak pernah dengar? Ke lupa? Rosli D-H-O-B-I. Rosli Dobi. Dan ada beberapa orang. Jadi bila dapat tangkap Rosli Dobi ni, dia sampai digantung mati. Jadi rukun 13 ni dia menjadi slow disebabkan Rosli Dobi tu dikenakan hukuman gantung kan. Jadi dia mengurangkan rentak dia. Okey. Dia dalam Pakatan Sulit ni dia nekat membunuh gubernur, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Penubuhan rukun 13 membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. Tak sukalah penjajahan semula kan. Sebab bila Brooke tu mereka tak rasa macam terjajah. Okay. United Malays National Organisation. Apa dia? So inilah UMNO yang dipimpin oleh Datuk On Jaafar. Jangan tulis Jaafar On pula. Kalau dia bagi jawapan Jaafar On. Berusaha menyatukan orang Melayu. Apa dia? Kalau terlupa tak nak, kalau tak nama tak apa. Kalau dah dia minta siapakah tokoh yang dipimpin, kalau dia dah terang-terangnya dia punya soalan tu kan, memang kenalah. Kalau soalan A tu, biasa kan soalan A, soalan B kan. Okey, tokoh di bawah pimpin, siapakah tokoh yang memimpin UMNO? Kenalah, memang kena jawab lah. Okey. Berusaha menyatukan orang Melayu, lainlah kalau dalam esei kan. Dalam esei kalau kamu tak sebut pun tak apa. Dalam esei yang soalan kebat ke apa ke kan. Okey. Tapi kalau soalan fakta tu dah terang-terang dah tanya siapakah tokoh tersebut, kena jawab lah. Okey, berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu dengan slogan Hidup Melayu. Okey. So slogannya apa? Hidup Melayu. Sebab perjuangan UMNO asalnya untuk orang Melayu saja. Tapi sekarang pun memanglah UMNO untuk orang Melayu je. Barisan Nasional yang menggabungkan UMNO, MCA, MIC tu. Yang dulu perikatan, sekarang kita panggil Barisan Nasional.
Okey, UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo. Status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, pada tahun 1951 slogan UMNO diubah kepada Merdeka. Okey, mula-mulanya hidup Melayu. Lepas tu berubah pada tahun 1991 untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. Okey. So, kita memang tak ada pertumpahan darah. Okey. Status quo apa? Tak ada siapa nak tanya status quo ni apa? Memelihara status quo orang Melayu. Keistimewaan orang Melayu. Status quo ni okey, ketetapan yang pengekalan orang Melayu tu memelihara ialah keistimewaan. Okey, kita boleh terima juga keistimewaan. Maksudnya hak asal dia orang. Memelihara hak asal orang Melayu dan kedaulatan. Okey. Okey, Parti Kebangsaan Melayu Labuan 1946. Perjuangan PKMM untuk kemerdekaan tanah Melayu mempengaruhi penumbuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan di Sabah. PKML yang dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan. Okey, menjalankan dasar tidak bekerja sama. Okey. Dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British dengan hidup Melayu merdeka dalam penulisan surat Zakaria Gan kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Kemudian Malayan Indian Congress MIC yang diasaskan oleh John TV meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Okey, kan dia orang dapat kewarganegaraan ni. Jadi bila dapat kewarganegaraan dalam tu ada sebut kena melahirkan taat setia. Okey, kan asalnya contohnya mereka bukan asal daripada sini dan mendapat kewarganegaraan. Jadi bila dapat kena tumpahkan taat setia, jadi kena bergabung lah. Okey, taat setia. Alright. Hizbul Muslimin. Okey, Hizbul Muslimin apa? Hizbul Muslimin. Majlis Agama Islam tertinggi. Okey, Hizbul Muslimin ni dulu dikenali Hizbul Muslimin, sekarang dikenali sebagai PAS. Sama je. PAS dengan Hizbul Muslimin sama. Okey, Perintah Cumanya pada asalnya 1947 ni, Hizbul Muslimin. Okey, Perhimpunan Rakyat di Mahat Al-Ihya Al-Sharif Gunung Semanggu Perak melahirkan Majlis Agama Islam Tertinggi mata yang diterjui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Bakir, Said Fadlullah Suhaimi dan Said Abdullah Fahim. Okey. Perhimpunan Mata melahirkan Hizbul Muslimin dengan matlamat mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Okey, dalam perjuangan ni Hizbul Muslimin daripada dulu sampai sekarang memang nakkan negara Islam. Tetapi bila kita hidup dekat dalam masyarakat majmuk, okey, ia memang susahlah untuk kita dapat untuk kita dapat persetujuan daripada semua kan. Okey, sebab tu PAS ni susah nak menang dalam pilihan raya. Ada pernah nampak PAS menang ni? Tak. Cuma dekat kerajaan negeri je kan, untuk beberapa negeri je. Negeri Kelantan, Terengganu, Kedah. Tapi kalau Selangor, Selangor susah sikit lah, Selangor ke Pahang ke, walaupun Pahang tu ramai Melayu, tapi disebabkan BN tu dah bertapak lama kat situ. Lagi-lagi pun Najib kat situ kan. Okey. British yang tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin telah mengharamkan pertubuhan tersebut. Jadi British tak senang. Jadi diharamkan Hizbul Muslimin ni. Okey. Kemudian 1949 Malayan Chinese Association MCA. So MCA ni menegaskan bahawa
MCA ada tugas untuk menjadikan Tanah Melayu berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Siapa dia punya ni? Tan Cheng Lock. Okey. Bagi menjaga matlamat tersebut, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bersama dengan semua kaum di Tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Kemudian wujudlah PAS 1951. Tadi kan sebab dah diharamkan Hizbul Muslimin tu kan. Okey, jadi PAS wujud pada tahun 1951. Jadi idea negara Islam telah diteruskan. Nampak diteruskan. Jadi disebabkan diharamkan, jadi diteruskan semula pada 1951 melalui penubuhan Parti Islam Setanah Melayu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang dipetua PAS. Okey. Menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah Tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Jadi kalau PAS ni dia nak merdeka, tapi dia nak merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Ini yang benda ni tak boleh diterima oleh masyarakat bukan Islam. Contohnya nak jalankan hudud ke, kan, benda tu orang bukan Islam dia tak boleh nak terima. Bukan setakat orang Islam, kadang-kadang bukan setakat orang bukan Islam, kadang orang yang Islam pun diorang takut dengan hukuman tu, kan. Tapi adalah hikmahnya bila dijalankan hukuman tu, jenayah pun boleh kurang sebab sedangkan Rasulullah pun buat hudud kan. Dah berjaya dah. Tapi kita je tak nak ikut. Benda-benda yang ni lah yang pemikiran liberal, tahu, liberal yang yang ada pemikiran sebab diorang mungkin mendapat pendidikan daripada Inggeris. Jadi tokoh-tokoh perjuangan ni diorang ada yang tak setuju ni walaupun orang Melayu. Okey. Sini siapa yang sokong kalau yelah ni bakal pemimpin negara kan? Ada yang boleh jalankan hukum Islam. Setuju tak? Kalau satu hari nanti tiba pada zaman kamu ada yang tegar dalam nak memperjuangkan ni hukum Islam, sokong ke tak? Okey, Ikmal. Apa boleh? Petik nama Cikgu. orang. Siapa tanya? Cikgu. Amirul. Okey, Alia. Kan cikgu cakap tadi Hizbul Muslimin tu PAS kan? Apa beza dengan PAS yang ni? Tak, sebab sebab PAS tadi. Nama je. Sebab Hizbul Muslimin ni dia dah diharamkan. Dia diharamkan sebab British dia tak setuju. Dia tak senang dengan Hizbul Muslimin ni. Sebab dia wujud pada 1947. Lepas tu pada tahun 1951 dia buat balik. Dia tubuhkan balik tapi dinamakan PAS. Dia tak namakan Hizbul Muslimin. Dan mungkin dia punya ni kan tokoh pun berbeza. Tapi dia ada maksudnya jalan dia sama, tujuan dia, matlamat dia sama, hukum Islam. Tapi mungkin dia punya pendekatan tu dia tak radikal macam Hizbul Muslimin. Dalam Hizbul Muslimin ni, dia orang British ni rasa mereka akan tergugat. Sebab tu dia tak senang. Okey. Jadi bila tak senang tu dah diharamkan, bila dah haramkan buat balik 1951. Bila beza tahun tu? 47 dengan 51. 7, 8, 9, 50, 51. 4 tahun. 4 tahun. Jadi 4 tahun. Dalam masa tu Governor British pun dah berubah lah mungkin. Lepas tu pegawai British pun dah berubah. Jadi bila dah berubah, dia cuba buat balik tapi dia namakan dengan nama lain. Nama lain PAS. Okey, faham? Okey, faham. Okey. Lepas tu dia ada dalam ni, dia ada sebut satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi. Mungkin disebabkan ni jugalah dia jadi macam tak ada nampak begitu Islamik kan. Okey.
Kemudian Independence of Malayan Party, IMP. Datuk Wan Jaafar mengasaskan penubuhan IMP tahun 1951. Okey, Datuk Wan Jaafar lagi. Kenapa Datuk Wan Jaafar lagi ni? Sebenarnya Tadi dia Datuk Wan Jaafar memimpin dia tubuhkan apa? UMNO. Tadi dia tubuhkan UMNO pada tahun berapa? 19 pula. Apa dia? Tahun berapa? 1948. 46. Alah, beza 2 tahun. 1946. Okey, Datuk Wan 2 tahun. Jaafar ada dekat UMNO. Tapi macam mana pada tahun 1951 dia ada dekat AMP? Boleh ke satu orang dekat dalam dua parti? Boleh je cikgu. Boleh. Okey, Tak boleh. contohnya Mahathir dekat Barisan Nasional. Lepas tu tiba-tiba dia dekat PKR. Pakatan Harapan. H. Boleh ke? Dia kena keluar satu parti tu. Yes, dia kena keluar parti. Dia tak boleh ada dua parti dalam satu masa. Bukan satu masa. Bila-bila pun. Dia kena ada satu parti je. Lainlah kalau kita nak, lainlah kalau kita yang pengundi. Pengundi tak kisah nak undi apa, nak undi BN ke, nak undi PAS ke, nak undi PKR ke, itu hak kita. Kita nak undi siapa. Tetapi bila kita dah jadi tokoh politik, kita kena pilih satu je. Sebab tu Mahathir dia buat parti baru. Dia keluar Barisan Nasional yang dah lama dia join, yang dah lama tertubuhnya dari 1946. Lepas tu bila dia jadi PM, sebelum PM tu dia of course lah dia dah dekat dalam BN kan. And then disebabkan nak tumpaskan Najib, dia buat parti baru yang dinamakan apa? Pakatan Harapan tu gabungan. Tetapi parti dia tu parti apa? PKR. Bukan. PKR tu Tuan Azizah dengan tu Anwar Ibrahim. Pakatan Nasional. Barisan, Amanah. Amanah kan. Jadi mereka dia buat parti baru. Okey. Banyak parti tu. Jadi dalam IMP ni bagaimana Datuk Wan Jaafar boleh pula wujud dekat IMP? Kenapa? Dia keluar dari UMNO. Yes, dia keluar dari UMNO. But why? Why dia tubuhkan UMNO sendiri dan dia keluar daripada UMNO dan bentukkan IMP ni? Why? Dia mungkin dia ada niat je nak gabungkan orang lain. Gabungkan orang lain tu siapa? Macam gabungan China dengan India semua dalam satu parti. Yes. Okey, Alia. Tak payah cikgu, cuma dah jawab. Alah, naklah dengar juga. Yelah weh, aku nak dengar juga jawapan. Jawapan kau sama dengan aku. Put it as good sentences. Dia macam nak cakap lah yang kemerdekaan ni tak boleh tanpa kerjasama kaum lain untuk duduk kat tanah Melayu. Contohnya cikgu kan? Dia nak cakap yang kemerdekaan ni perlu kepada kerjasama kaum lain. Kan? Dia perlukan. Nak merdeka ni tak boleh dibuat tanpa kerjasama. So kena ada kerjasama kaum lain. Dia cadangkan, mula-mula kisahnya dia cadangkan dekat Barisan Nasional. Okey. Tetapi, tahu kan? Barisan Nasional dekat UMNO. So dia cadangkan dekat UMNO. Tapi UMNO tu apa? Apa fungsi UMNO dan apa matlamat UMNO? Melayu. Yes, Melayu. The keywords is Melayu. Dekat UMNO, diorang nak kata perkauman, bukanlah, tetapi tujuan utama dia adalah untuk menjaga kebajikan orang Melayu. Semuanya berkaitan dengan orang Melayu.
Okey, hak-hak orang Melayu, memelihara hak orang Melayu dan sesemualah. Okey, jadi once bila Dato' Onn Jaafar memberi idea bahawa okey kita nak merdeka ni kan, kita nak kena ada kerjasama kaum. Why not we open the Barisan Nasional lagi. We open the UMNO to other races. What do you think? All of you. So imagine if you are in the party, kamu salah seorang tokoh-tokoh yang berada bersama perjuangan dengan Dato' Onn Jaafar, apa yang akan kamu fikir? Adakah kamu akan sama-sama dengan Dato' Onn Jaafar ataupun akan banteras, macam tak setuju, akan bangkang? So adalah banyak ni kan, mestilah ada Pandangan. banyak pandangan kan, sebab kepala orang pun berbeza, orang berbeza-beza, ada pemikiran berbeza, ada pandangan berbeza. So raikan je pandangan tu tersebut kan. Jadi tak ramailah yang menyokong Dato' Onn Jaafar. Diorang semua tak setuju. Okey, jadi Dato' Onn Jaafar pun sentap. Bila sentap dia pun tubuhkan parti baru. IMP ni. Tujuan dia sebenarnya bukan nak musnahkan UMNO tu, tak. Dia bukannya nak bagi, nak buka tu. Tapi mungkin diorang rasa macam tak patut ada kaum lain dekat dalam UMNO ni. Jadi dia pun keluar dan dia buat IMP. Sebab dia punya pemikiran ni lain, perpaduan kebangsaan. Sebab tu bila kamu baca-baca balik bagaimana perjuangan Dato' Onn Jaafar, macam-macam Dato' Onn Jaafar ni dia dah buat tau. Dia dah buat dia yang menyatukan kaum-kaum dekat Sabah dan Sarawak, dia yang terlibat dengan jawatan kuasa antara kaum. Memang nama dia je yang naik. Yang pergi sana pergi sini, yang berusaha sungguh-sungguh untuk merdeka. Tetapi kamu akan satu ketika kamu akan baca-baca, bila kamu ada kebat dekat dalam fikiran kamu akan tanya, kenapa Perdana Menteri Malaysia yang pertama bukan Dato' Onn Jaafar? Sebab asalnya kan dia yang menubuhkan. Tapi disebabkan ni lah, sebab dia dah keluar daripada parti UMNO dan dia create parti baru, dan parti ini pula tak mendapat sambutan daripada orang ramai. Sebab tu tak berjaya. Dan tak dapat sokongan penuh lah. Bila tak dapat sokongan penuh, tu yang dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Okey. So ada negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan bebas daripada kolonial British. So mesti semua nak merdeka, tapi ada banyak idea tentang negara merdeka ni. Semua menjurus ke arah matlamat yang sama, iaitu mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Yang dalam ni dia ada sebut Dato' Onn Jaafar ni dia nak menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Mungkin ramai yang tak setujulah. Macam ada yang netizen sekarang lah ni. Ada yang kata okey tak perlu ada raja contohnya, ataupun tak perlu ada kota untuk Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Semua kena ada peluang yang sama masuk universiti awam apa semua kan. Ni antara netizen-netizen lah. Sedangkan dulu pun dah wujud. Sekarang pun apa lagi kan. Okey. Ni dia jawatan hubungan antara kaum. Okey. Ketegangan hubungan antara kaum. Okey. Jadi mana tadi? Okey, antara kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia. Menimbulkan kesedaran pemimpin dan kerajaan British tentang kepentingan perpaduan. Dia ulang je balik ayat ni. Ketegangan kaum. Makin meningkat ya selepas Perang Dunia Kedua. Okey, jadi kesedaran pemimpin kaum.
untuk wujudkan perpaduan. Okey. Jadi British memberikan mesej kepada bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara 3 kaum, Melayu, Cina dan India dapat diwujudkan. Berikutan itu perundingan antara pemimpin kaum dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai status kerajaan sendiri. Nampak ni? Dia dah janji dah dia akan bagi status kerajaan sendiri. Tapi dengan syarat kena ada perpaduan. Okay. Penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum. Jawatankuasa hubungan antara kaum atau Communities License Committee ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Pemimpin so dia combine. Apakah objektif pembentukan CLC? Pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Okey, kaji hubungan. Okey, kemudian betulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil. Ingat dasar pecah dan perintah? Okey, so dalam ni dia nak wujudkan pembahagian yang adil. Dah tak ada dah dasar pecah dan perintah. Okey, kemudian mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Okey, moto CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk Tanah Melayu. Okey, ini adalah EEC Turai Singgam, pengerusi CLC. Ingat, EEC Turai Singgam. Wow. Alright. Anggota dia, kita tengok siapa anggota dia. Kalau dah jawatankuasa hubungan antara kaum, mesti wujud banyak kaum kan. Okey. So penasihat dia adalah Malcolm McDonald, mesti dengan gubernur. Okey, terlibat. Okey, kemudian pengerusi adalah EC Turai Singgam, wakil orang Silen. Okey, wakil Melayu Datuk On Jaafar. Okey, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Muhammad Saleh Hakim, Ahli Majlis Perundangan daripada Negeri Selangor. Kemudian Dr. Mustafa Osman, AJK Kerja UMNO. Kemudian Zainal Abidin Haji Abbas iaitu Setiausaha Agung UMNO. Okey. So wakil Cina siapa? Wakil Cina Tan Chien Lock, Melaka, Lee Tian Keng, Pulau Pinang, C.C. Tan, Singapura, Yong Shun Lin, Selangor dengan ahli lain, Roland Bradel, wakil orang Eropah, Lorai Samil Iyer, wakil kaum India, Dr. J.S. Gunting, wakil orang Serani. Okay, ni tadi gambar dia lah. Ni kan ada orang Melayu biasa pakai songkok. Mana orang Cina? India mana? Cina mana? Yang hidung mancung ni. Cina boleh putih sikit. Cina putih-putih sikit. Ni macam putih tak? So hidung mancung ni. Hidung mancung. So hidung mancung ni India lah. Biasa India hidung mancung kan? So Cina. Okay. Jawatankuasa CLC ni telah meningkatkan kesedaran kerjasama politik. Okey. Pemimpin sedar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan. Tak boleh nak pentingkan kaum masing-masing. Okey, nak mempertahankan, memperjuangkan hak orang Cina je. Okey, India je. Tak. Jadi kena kongsi kepentingan tu sama-sama. Okey, bawa ke arah kemerdekaan serta pembinaan negara dan bangsa. Okey, apakah iktibar yang kamu boleh perolehi dari penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum? Kita perlulah sentiasa memupuk perpaduan antara kaum untuk mencapai satu kemenangan. Tu satu. Tapi kata kuncinya apa ni? Cikgu dah bulatkan dah ni. Berkongsi kepentingan. Itu dia punya keywords dia. Okey, peranan jawatankuasa hubungan antara kaum. Okey, apa peranan dia? So dari segi politik, isu dia kena bersedia ke arah berkerjaan sendiri. Okey. Kemudian kedudukan orang Melayu. Orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau Melayu. Tadi kan dia katakan kongsi kepentingan kan, tetapi dia kena accept juga kita punya kedudukan kita orang Melayu disebabkan apa? Kita adalah penduduk asal. Cina India tu penduduk asal ke?
Datang. Mereka adalah asalnya daripada itulah yang datang daripada negara asal mereka lah. India, daripada China, kemudian mendapat kewarganegaraan. Bila dapat kewarganegaraan tu, lepas tu dan melahirkan anak tu dapat Warga negara. warga negara. Jadi inilah orang asal. Tetapi mereka kena accept this fact that we are the pioneer, kita ada the origin of the rantau alam Melayu. Okey, kemudian kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Isu dia. Isu dia, betul tak? Kita daripada dulu zaman British tu kita tak ada. Kita tak dapat ni perniagaan dan perusahaan. Orang Melayu ni kan. Tidak, orang Melayu tidak. Tapi sekarang tengoklah macam mana bisnes orang Melayu. Tengok IG, tengok IG, tengok apa pun dah tahu dah kan. Betapa influencer ni pun tak perlukan platform macam iklan dekat TV kan. Cukup je buat platform media sosial je, FB ke, Instagram, TikTok ke, dah boleh jadi dah. Boleh jadi kaya raya dengan produk masing-masing. Sebab tu diorang dok sebut sokong produk lokal kan. Tapi kadang-kadang produk lokal ni pun ada yang jenis-jenis yang kosmetik terutamanya. Ada yang mercury, kadang bukan tak nak support produk lokal tapi penggunaan bahan yang digunakan. Sebab tu macam diorang ada kilang, diorang ada researcher, diorang ada saintis yang pilih, boleh diorang buat kajian lah tentang produk apa yang akan digunakan tu kan. Kadang bila produk lokal ni kita kadang, kalau cikgu sendiri kalau produk lokal macam tak berapa yakin sebab kadang kita tak tahu dia datang daripada mana. Tapi kulit-kulit anak-anak murid cikgu semua tulus mulus. Oi, jenis yang kadang kita boleh tahu dia pakai produk ke tak tau. Okey. Kewarganegaraan bukan Melayu. So ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Kemudian saya tak, kenapa? Lawan, takkanlah tiba-tiba kulit kau jadi putih merah. Menggelupar, bukan menggelupar. Dia asalnya tak menggelupar ni kan. Jadi glowing. Kalau buka sekolah ni kulit kau glowing, memang sah lah produk je. Okey, kemudian kewarganegaraan bukan Melayu. Lambat lagi. Okey. Syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Okey, pendidikan. Sistem persekolahan yang berbeza mengikut kaum menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Okey, isu dia kan. Sekarang wujud lagi tak sekolah yang berbeza? Wujud kan. Masih wujud disebabkan kita nak win-win situation lah. Ada sekolah jenis kebangsaan tetapi mereka menggunakan silibus kebangsaan, silibus kita lah, silibus sama dengan kita. Itu syarat dia. Kalau dulu sekolah vernacular berbeza. Kita tak boleh panggil sekolah yang sekolah jenis kebangsaan ni, kita panggil dia sekolah vernacular. Ingat tak vernacular tu apa? Ikut silibus sendiri. Yes, vernacular. Sekolah vernacular. Sekolah vernacular, sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dia sebagai bahasa rasmi dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku-buku teks apa semua datang daripada negara asal masing-masing. Sekolah vernacular Cina. So buku-buku daripada sekolah Cina, daripada ni lah negara Cina. Cikgu pun import daripada sana. Okey, tetapi berbeza dengan sekolah jenis kebangsaan. SJK lah sekolah jenis kebangsaan. C Cina T Tamil, SJKC dan SJKT lain, berbeza. Okey. So peranan CLC. Okey, pukul 9 lebih dah. Boleh kita berhenti, kena sambung.
Ikut cikgu lah, saya okey. Okey. Sama 11. Amboi, cikgu lah yang ada. Cikgu ada mesyuarat keluarga sekejap lagi ni. Kenapa dia tak keluar yang bawah ni? Berapa cikgu? Sekejap. Oh, betul lah ni. Okey. So, peranan CLC. So, pertama mencadangkan paklian ke arah bekerja sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk Tanah Melayu. Election. Okey, so kesan ke arah perpaduan kaum pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri, Majlis Perundangan Persekutuan. Ada banyak peringkat. So pilihan raya tu adalah pilihan raya. Sebab bila ada berlaku kematian ke apa dalam negeri tersebut, so pilihan raya akan ada kat satu negeri tu je. Tu nama je Majlis Negeri dan sebagainya. Okey, bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan tak setia yang tidak boleh bagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air merdeka. Kesan dia, kedudukan keistimewaan orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Okey, kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Okey. Kemudian lagi peranan CLC adalah mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Jadi kesannya dengan wujudnya RIDA pada tahun 1950 merupakan tuntutan daripada Datuk Onn Jaafar. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlulah sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Nampak tak? Bila kita longgarkan syarat kewarganegaraan pada kaum bukan Melayu, so dalam in return pulang balik benda yang kita dah bagi kat diorang, jadi kita dapat apa? Diorang kena tolak ansur terhadap apa? Ni, kita kena buat tuntutan, kita dapat bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar. Sebabkan kita, orang Melayu kan duduk luar bandar je kan. Lepas tu kita tak maju. Jadi, kita dapat wujudkan RIDA ni dan kita dapat bantuan, orang Melayu dapat bantuan ekonomi serta kemajuan luar bandar tu. Sebab kita dah bagi ni kan, kita dah longgarkan syarat kewarganegaraan. Okey, bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu yang penting bagi memupuk tak setia kepada Tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Jadi kesan dia, syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberi kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu. Kita pun nak bagi politik kepada kaum bukan Melayu dan mereka semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Sebab apa? Bila kita bagi jawatan kepada kaum bukan Melayu tersebut, dia bersama-sama bangunkan negara. Bila bangunkan negara, wujudlah semangat patriotik itu kepada negara. Betul tak? Betul. Okey. Mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan. Ini yang buku teks seragam tu. Silibus. Okey. Penubuhan jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam yang diterima oleh semua kaum. Okey, jawatankuasa bunga antara kaum memainkan peranan yang berkesan. Okey, untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di Tanah Melayu. Penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan toleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Okay, penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajar ni diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat kita yang berbidang kaum. Nampak? Ada berapa isi kebat dalam ni? Dalam satu perenggan ni, bila tanya soalan kebat, dah merangkumi semua dah. Boleh dapat berapa markah dah? 1, 2, 1, 2, lagi apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 markah dah. Tapi boleh ke dapat markah 8 markah penuh ni kalau esei? Boleh. Tak boleh. Kena huraikan. Ini kan sebab dia gabungkan. Ni dikira macam 1 markah. So 8 markah.
You can't expect if you tulis sikit macam ni, boleh dapat markah penuh. Kamu buatlah penerangan lebih, dapat markah. Okay, sebab tu namanya esei. Tapi bukan yang merapu. Okay, so kita berhenti dengan sistem ahli. Can we? Ada any questions? Ada ke yang tanya kat chat yang cikgu tak perasan? Kalau No. segan, okay, Ni kalau satu segan beritahu. Ya? So ingat boleh ni faham apa fungsi CLC? Ada soalan? Tak ada. Kelas PDPR ni apa cikgu? Apa dia tak faham? Apa maksud Mirul? Apa PDPR? Mirul tanya kelas PDPR ni apa cikgu? Apa maksud Mirul? Mirul? Mirul, Cuba jangan mendengar. Cikgu, jangan mendengar cikgu. Mirul. Kisah Mirul. Cuba terang. Tak, ini kelas PTRS. Tetapi cikgu wajibkan untuk kelas-kelas yang cikgu ajar. So boleh buat revision sama-sama. Macam tu ke yang kamu nak jawapan tu? Mirul, kalau kelas biasa kenapa ni tak join? Masih kerja ke? Okay. Boleh